Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan video kami ialah Isti'azah dan Basmalah. Saya Nur Anis binti Hashim. Nombor metrik 051060. Isti'azah ialah lafaz yang memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya, isti'azah ni lafaz yang kita baca sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran. Tujuan kita baca sebab kita nak elakkan daripada syaitan mengganggu kekhusyukan kita untuk membaca Al-Quran. Lafaz isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya, aku berlindung diri dengan Allah daripada syaitan yang direjam. InsyaAllah dengan kita baca lafaz isti'azah ni, Allah bantu kita untuk lebih khusyuk semasa membaca Al-Quran. Dalil lafaz isti'azah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maksudnya, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Surah An-Nahl ayat 98. Hukum lafaz isti'azah. Para ulama berpendapat bahawa membaca di awal permulaan bacaan Al-Quran hukumnya sunat berdasarkan dalil tidak berdosa jika tidak membacanya. Oleh itu, sunat untuk kita membaca lafaz isti'azah bila nak mulakan bacaan Al-Quran, dan jika kita tidak membacanya disebabkan lupa mungkin tidak berdosa hukumnya, tetapi sebaik-baiknya bacalah lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan basmalah. Okey, basmalah ni ialah satu lafaz untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaan ataupun amalan. Termasuklah ketika hendak membaca Al-Quran. Jadi, setiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan lafaz basmalah. Okey, ingat tu ya. Kita kena mengamalkan basmalah ni. Okey, macam mana cara yang betul untuk kita baca basmalah ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, apa kebaikan yang kita dapat kalau kita membaca basmalah? Alright, antara kebaikannya adalah perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri mengandungi asma Allah, iaitu nama Allah yang Maha Agung. Jadi, seseorang yang mengamalkannya akan memperoleh keberkatan yang besar. Okey, seterusnya, setiap huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim tu diberi 4,000 kebajikan, dihapuskan 4,000 kejahatan dan diangkat 4,000 darjat. Seterusnya, kalau kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ni 201 kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah kita akan dikurniakan ganjaran yang besar dan dimakbulkan segala permintaan yang kita pinta. Seterusnya, sesiapa yang membaca sebanyak 20 kali selepas solat tahajud, insya-Allah dilapangkan rezeki, keadaannya lebih baik dan bercahaya rohnya. Seterusnya, kalau kita baca 41 kali di antara solat sunat, insya-Allah penyakit yang kita alami itu akan cepat sembuh dan juga permintaan yang kita minta akan cepat diperkenankan dan kita akan dikasihi oleh makhluk dan ditakuti oleh musuh. Okay, dan akhir sekali, kalau kita baca sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, insya-Allah kita akan terpelihara daripada godaan syaitan, bencana manusia dan jin, kecerian, kebakaran dan kematian mengejut. Jadi jelaslah di sini bahawa basmalah ni mempunyai banyak sangat fadilatnya. Jadi, marilah kita sama-sama bermula dari hari sekarang kita mengamalkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini.
Seterusnya, ada 4 cara untuk membaca basmalah dan isti'azah di awal surah. Okey, yang pertama, wakaf pada isti'azah dan basmalah serta awal surah. Yang kedua, isti'azah disambung dengan basmalah dan basmalah disambung dengan awal surah. Yang ketiga, wakaf pada isti'azah dan basmalah disambung dengan awal surah. Dan yang terakhir, isti'azah disambung dengan basmalah, tetapi basmalah tidak disambung dengan awal surah. Jadi, nak tahu dengan lebih lanjut, kita boleh pergi ke slide seterusnya. Cara bacaan yang pertama, wakaf pada isti'azah dan basmalah. Bacaan hendaklah diberhentikan, iaitu diwakafkan pada setiap akhir ayat. Contoh cara bacaan. Caranya adalah membaca isti'azah, berhenti, lalu membaca basmalah disambung dengan awal surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Cara bacaan yang kedua, wakaf pada isti'azah dan terus sambung basmalah dengan awal surah. Contoh bacaan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Cara bacaan yang ketiga ialah dengan membaca secara wasal, iaitu menyambung isti'azah dan basmalah sahaja. Sebagai contoh, cara bacaan yang ketiga dibaca seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara bacaan yang terakhir, iaitu cara bacaan yang keempat, ialah menyambung ketiga-tiga isti'azah, basmalah dan awal surah dengan satu nafas. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terdapat 4 cara membaca basmalah di antara 2 surah. Cara yang pertama ialah wakaf pada akhir surah dan basmalah, kemudian membaca surah berikutnya dengan nafas baru. Contoh bacaannya ialah Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Cara bacaan yang kedua ialah wakaf pada akhir surah pertama, kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dengan awal surah berikutnya. Sebagai contoh, Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Seterusnya, cara bacaan ketiga. Cara bacaan ketiga ini ialah dengan menyambung akhir surah pertama dengan basmalah, kemudian menyambung terus pada awal surah berikutnya. Contoh bacaan, Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan akhir sekali, cara bacaan yang keempat. Bacaan yang tidak diharuskan ialah menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dengan wakaf, kemudian memulakan bacaan di awal surah berikutnya. Cara bacaannya, Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkara seterusnya yang perlu kita pelajari ialah hukum bacaan basmalah sebelum surah Al-Fatihah. Basmalah adalah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Jika tidak dibaca, maka tidak lengkaplah surah Al-Fatihah. Oleh itu, hukum membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah di dalam solat ialah wajib. Manakala, sunat muakkad ketika hendak membaca Al-Quran atau melakukan pekerjaan. Perkara terakhir yang perlu kita pelajari untuk tajuk ini ialah hukum bacaan basmalah sebelum surah At-Taubah. Surah At-Taubah atau Bara'ah hukumnya haram jika dibaca basmalah sebelumnya. Hal ini demikian kerana Nabi menerima surah itu setelah kembalinya dari peperangan Tabuk. Ia menyatakan tentang peperangan memerangi orang musyrikin. Manakala basmalah bermaksud perdamaian dan kasih sayang. Bukankah banyak bezanya? Oleh itu, hukum membaca basmalah di awal surah At-Taubah ialah haram. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.